Satu hadis yang disebutkan oleh Farah tadi, Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap daripada anak Adam ni lahir dalam keadaan fitrah. Maksudnya putih bersih anak ni. Jarang suci. anak-anak tu beranak kan dia duk buat perangai huduh-huduh. Yang duk buat perangai huduh tu adalah disebabkan pembentukan daripada mak dan ayah. Nabi kata apa? Fa abawahu, mak dan ayah inilah yang mencorakkan. Sebab tu hari ni kalau kita pandang anak kita, maka cerminan dia itu adalah daripada kita. Allah. Buruk daripada dia, maka buruklah kita. Baik pada dia sebenarnya mungkin ada sedikit kebaikan pada kita yang Allah memberkati dan rahmati kepada anak kita. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam diajarkan kita ada 6 benda yang kita perlu bagi kepada anak. Yang pertama, tanggungjawab mak dan ayah ini perlu untuk mendidik. Mendidik ni apa? Mendidik ni maksudnya mencontohi satu akhlak yang baik, percakapan yang baik dari sudut untuk pembentukan akhlak anak. Kerana anak ni tuan-tuan, dia tak perlu jadi pandai, tetapi dia perlu untuk melihat mak dan ayah dia untuk pandai menguruskan emosi di hadapan dia. Sebab tu satu kajian yang dibuat, apabila kita tengok anak yang banyak bergaduh, yang banyak bully orang, yang banyak ada masalah-masalah juvenile, majoritinya adalah berpunca daripada keluarga yang bermasalah. Suami isteri bercerai, bergaduh depan anak-anak, pukul isteri. Kadang-kadang bukan takat suami pukul isteri pukul suami pun ada. Maka benda-benda itu akan menjadikan akhlak anak itu dibentuk dalam keadaan yang penuh dengan rebel. Yang kedua, mengajarkan anak untuk mengenal yang mana baik dan yang mana buruk. Apa itu ilmu agama. Sebab melahirkan anak bukan hanya seronok kepada melahirkan, tetapi ada pakej tanggungjawab. Yang ketiga, perlunya untuk mengasuh. Macam-macam lah ni, kes tersedak susu lah, dera anak lah, buat naya kepada budak kecil dan sebagainya. Maka kita memilih untuk mengasuh. Maka itu adalah satu hak yang baik daripada seorang ibu dan ayah. Yang keempat, memberikan hak mereka. Yang kelima, menyuruh mereka untuk solat. Yang ni ramai yang buat dok lang. Anak dah besar, sampai anak dah 7, 8, 9 tahun sampai 10 tahun masih lagi tak pernah dia mengarahkan untuk solat. Hatta anak dah balik universiti, balik rumah cuti, dia tak suruh anak semayang. Tuan-tuan, disebabkan kesian tuan-tuan tu, bimbang anak akan dihumbar dalam neraka dengan sebab kesian kita. Yang keenam, wajib kepada mak dan ayah itu untuk melarang anak daripada melakukan maksiat. Sebagai mak dan ayah, tolong tanggungjawab kita untuk memerhatikan anak. Tengok gambar-gambar anak dekat Facebook, Instagram, TikTok. Kalau ada gambar dadah aurat, tegur mereka. Kan? Sebab itu anak kita, sehelai rambut mereka tayangkan di luar dalam keadaan bukan mahram melihat, maka semakin dekat kita dengan neraka Allah. Dan sebagai mak dan ayah, wajib disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin untuk mendidik anak sekurang-kurangnya pada ilmu fardu ain. Kitab yang boleh kita guna, tuan-tuan boleh buka kitab Safinatun Najah, itulah kitab mazhab Syafi'i yang boleh kita baca. Maka kalau tuan-tuan ada orang nak membina anak tuan-tuan, tanya dulu, bacalah kitab Safinatun Najah, sebab asas fardu ain ada di situ. Memang takut kita hari ni tuan-tuan Farah, kalau kita tengok ada yang surah Fatihah pun keparit lagi. Kan, tanya rukun sembahyang pun tak tahu. Dan kalaulah mak dan ayah yang tidak menyelesaikan ilmu fardu ain kepada anak-anak, disebut oleh Imam Al-Ghazali, mak dan ayah ini dihukum berdosa setiap saat ketika anak mula daripada baligh tadi. Itu ustaz, saya tak mampu nak mengajar. Nak buat macam mana? Cari orang untuk mengajar anak. Hantar kelas kafar atau semua dia itulah kan. Tapi kita memastikan anak itu bukan sekadar belajar, tapi mereka memahami. Pastikan anak faham dan mengerti untuk melaksanakan tanggungjawab berilmu fardu ain.